Dan sesungguhnya sesungguhnya seorang manusia kerap terhalang daripada rezeki disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Oh, rupanya yang duk halang rezeki kita dosa, kan? Patutlah Nabi suruh istighfar untuk undang rezeki. Yang duk halang rezeki kita ni pasal dosa kita buat. Jadi cara nak bagi rezeki tu murah balik kat kita, buat macam mana? Clearkan dosa tu dengan kita beristighfar. Mudah-mudahan salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, istighfar menambah salli ala sayyidina Muhammad, istighfar akan mengundang rahmat di sisi Allah SWT. Lagi, apa cara istighfar? Yang pertama, astaghfirullahalazim. Yang kedua, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Yang ketiga, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang keempat, salli ala sayyidina Muhammad, sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hafal dah. Yang tak hafal, cari dekat Google, screenshot, simpan kat handphone, baca lepas subuh dengan lepas maghrib. Boleh. Yang berikutnya, salli alaihi wasallam, amalan yang akan mengundang rezeki, mengundang rahmat Allah, membaca, menghafaz dan beramal dengan Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ini dalil kita baca Quran, dengar Quran pun mengundang rahmat di sisi Allah SWT. Apa hak-hak kita dengan Quran? Hak kita dengan Quran 68, muka surat 68. Yang pertama, belajar Quran. Kita bukan habis mengaji Quran dah, belajar Quran ni tak habis. Ini berasa macam saya dah habis belajar Quran dah, habis dah mengaji Quran, tak habis tuan. Kalau cerita Quran ni mula-mula dulu belajar huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim. Kemudian kita belajar pula nak batang ni macam mana. Kemudian kita belajar pula tajwid. Habis dah mengaji bayi tajwid lah ni, tahu lagi? Habis dah mengaji tajwid kita ni? Tak habis lagi tuan-tuan, Ustaz Syamad. Banyak lagi benda-benda dalam Quran yang kita tak habis mengaji. Maka tak ada orang yang boleh kata saya dah habis dah mengaji Quran. Belajar Quran yang pertama. Jangan malu tuan-tuan. Tua-tua pun mengaji Quran, jangan malu. Ada orang itu, saya jenis kalau saya mengajar Quran, dulu saya mengajar Quran juga dulu ceramah pun ceramah, mengajar Quran pun mengajar dululah. Kalau saya mengajar Quran ni, saya akan suruh orang baca, seorang-seorang baca. Seorang-seorang baca. Pasal apa suruh seorang-seorang baca? Pasal kita tahu kelemahan dia kat mana. Ada orang dia tak boleh sebut huruf qaf. Dia huruf qaf, dia di huruf kha. Ihdinas siratal mustaqim. Ada orang sebut itu? Qaf tak boleh sebut. Nah, saya sembah. Ada orang tak boleh sebut huruf sad. Macam-macam. Zal semua sebagainya. So, kalau kita suruh dia baca seorang-seorang, kita boleh kenal dekat mana masalah yang kita boleh perbetulkan. Tapi kalau tuan-tuan kena baca seorang-seorang, sekali ni mai kita buat kelas Quran, ramai pekat mai. Tiba-tiba ustaz tu kata apa? Kita try baca seorang-seorang tengok. Lagi sekali tak mai dah. Pasal apa tak mai dah? Pasal malu saya kena baca apa semua. Kalau kita tak baca, orang tak tahu salah kita tak mana. Kita duk berasa macam kita betul belakang baca. Baca seorang-seorang tuan-tuan berasa macam Said Ramidi tu. Apa ni? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Abdul Rahman Sudais. Ni. Cuba baca depan ustaz. A'udzu bi dzu. Kena a'udzu tu kena dah. Tuan-tuan sekalian, subhanallah salli alaihi wasallam. Ni kita kalau kita tak mengaji, kita tak berasa kita salah kat mana. Sebab tu hak kita Quran yang pertama, belajar Quran. Ada yang kita wajib belajar dalam Quran ni. Nama dia surah Fatihah. Wajib belajar. Pasal apa? Pasal dia rukun dalam sembahyang.
Ya, salli ala Sayyidina Muhammad. Bila sebut rukun dalam sembahyang ni tuan-tuan, dia ada 3 jenis rukun. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qauli. Daripada 3 jenis rukun ni tuan-tuan, rukun qauli salah satu, dia ada 5 syarat sah dia. Yang kena betul. Daripada 5 tempat rukun qauli. Apa 5 tempat rukun qauli? Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, surah Fatihah. Yang ketiga, bacaan tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatuh sampai asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Yang keempat, selawat pada tasyahud akhir. Yang kelima, salam yang pertama. Bukan beralih tu, lafaz tu. Takbir pun sama, bukan angkat tangan ni, lafaz tu. Daripada 5 tempat ni ada 5 syarat sah dia. Yang pertama, bacaan mesti sekadar dengar di telinga. Yang kedua, makhraj kena tepat. Yang ni ya. Alhamdulillah. Ihdinas nasad. Sirasad. Siratal ladzi dzal. Faham tak ni maksud Syekh? An'amta alaihim ghairil maghdub, huruf ghain. Orang sebut maghdub pada ain. Orang sebut maqdhu pada qaf. Apa ni ghain qaf. Salli alaihi Muhammad. Tuan-tuan. Nah, macam-macam kesalahan dalam tu sebab makhraj tak tepat. Sebab tu wajib belajar surah Al-Fatihah. Yang ketiga, baris kena jaga, jangan silap baris. Yang keempat, syaddah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Syaddah sebab dia rukun. Yang kelima, tak boleh terputus, tak boleh terpotong dengan apa-apa perbuatan atau perkataan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bersihin dulu sekali yang lain. Faham tak? Tak boleh terputus terpotong. Ni 5 syarat. Sebab tu salah satu daripada ayat yang wajib kita belajar Ustaz Ismail untuk baca ialah surah Al-Fatihah sebab dia rukun dalam sembahyang. Yang kedua, hak kita dengan Quran ialah untuk kita baca Quran. Bacalah Quran tuan-tuan, baca Quran. Tolong baca Quran. Jangan tak baca Quran. Saya nak bagi tips macam mana nak khatam Quran dalam setahun. Nak bagi tips ni. Tuan-tuan, seronok tak kalau kita baca Quran, satu Quran tu macam kita baca surah Yasin. Betul-betul kita berhenti berapa ni? Astaghfirullahalazim. Kita berhenti ke sebelah dah. Sebelah ni kan? Apa ni? Tuan-tuan, Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seronok tak kalau kita baca Quran, seluruh Quran tu macam kita baca surah Yasin tu? Syok. Lancang. Kita kalau orang baca surah Yasin kan, kita sambil duduk berjalan kan, orang duduk baca surah Yasin kat dalam masjid, kita sambil berjalan, boleh ikut tak? Ikut. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Masuk dalam, orang tengah baca Yasin, surah Yasin diletak kat tengah-tengah. Kita main lambat. Nak ambil surah Yasin kat tengah tu malu. Kita pergi kat tepi tu ambil Quran. Ni Quran. Oh, sambil mulut duk baca ni, sambil duk selak cari surah Yasin dalam Quran. Sampai orang habis baca surah Yasin, dia cari surah tak jumpa lagi. Nak beritahu kat mana surah Yasin dalam Quran pun dia tak tahu, tapi lancak baca. Sampai orang baca pun boleh ikut. Best tak kalau seluruh Quran kita macam tu? Best kan? Tak perasan tak mak kita yang rajin baca Quran, kita duk baca Quran kat tepi tu, kita baca, dia tegur kita. Padahal dia tak baca Quran pun. Pasal apa? Pasal dia dah lazim, dia dah ingat kedudukan surah-surah ayat-ayat tu dalam Quran. Seronok tak kalau macam tu? Best tuan-tuan. Tahu tak nak buat bagi jadi macam tu macam mana? Ulang-ulang baca selalu, jadilah macam tu. Pasal apa surah Yasin kita lancar aja? Pasal kajian baca. Daripada kecil tu. Macam ni, Jumaat baca. Sampai tua-tua ni tuan-tuan, walaupun kita tak hafal surah tu, taklah hafal surah tu elok-elok sempurna, tapi kalau orang baca kita boleh ikut dan kita tahu salah, tahu dan sebagainya. Best kalau seluruh Quran macam tu. Macam mana kita nak bagi jadi seluruh Quran macam tu? Ulang baca. Tuan-tuan bayang, kalau umur kita 40 tahun lah ni, dah 40 kali ulang Quran. 40 kali khatam. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina. Lancar tak agak-agak? Lancar lah. Salli ala Sayyidina. Apatah lagi kalau 80 kali khatam Quran.
80 kali. 80 kali dah ulang tu. Daripada Alif Lam Mim Baqarah tu, daripada Fatihah tu sampai Qul A'udzu Birabbin Nas. 80 kali dah ulang. Orang baca, boleh ikut dah. Seronok tuan.